Hari ni hari yang sangat special untuk Bella. Selepas lirik video peluang kedua, kita dah dapat 12 juta selama berapa sekarang? Dah 3 bulan lebih. Alhamdulillah Bella bersyukur sangat. Tapi kali ni kita nak keluarkan music video. Jadi kenapa Bella buat kolaborasi kali ini? Sebab Bella rasa kalau kita ulang lagu yang sama tapi insert video je macam tak cukup. Jadi Bella dengan tim Bella, kita sentiasa perah idea baru, apa yang lagi kita boleh bagi kepada orang pendengar, kepada penonton kan. Jadi selain daripada music video yang best, kita ada insert juga rap part daripada MKK Click lah, seperti yang kita semua tonton tadi. So benda tu memang salah satu benda yang Bella memang tak sabar nak buat. Bella memang tak sabar nak tunggu hari ni tiba, and finally dah pun tiba. Jadi Bella harap semua orang dapatlah mesej yang Bella cuba sampaikan kan. Jadi kalau Bella cakap pasal lagu peluang kedua ni pun, peluang kedua ni macam dalam MV MK accident kan. Jadi bila orang dah accident, kita tak boleh minta maaf. Jadi benda tu juga kalau mesej tu dapatlah orang baca, untuk orang ramai netizen khususnya, bila kita dah buat cakap-cakap pasal orang kan, kita dah macam kutuk-kutuk orang, buat salah, katalah satu hari nanti orang tu dah tak ada, macam mana kita nak minta maaf balik, betul tak? Jadi kalau boleh kita kurang-kurangkanlah negativity tu, kita teruskan spread positivity. Jadi bila kita sayang orang, kita sayang betul-betul, kita jangan cari salah, kita jangan cari point lah. Kita sayang orang ni lah, ya macam tu. Tapi pemilihan Bella kena bagi kredit Bella kepada tim Bella, Abad Ash. Kalau siapa yang mengenali Abad Ash, banyak idea yang kita dah curah lah. Kita nak pakai ni, kita nak pakai ni, oh dia ni famous, dia nak in, okay. Tapi bila fikirkan balik, kalau kita guna pelakon-pelakon macam sebelum ni, untuk Cumi-Cumi kita guna Eddie Ashraf, dulu kita guna Fanny Bakri, and then ada special appearance Hil Husaini kan. Jadi untuk peluang kedua ni, kalau kita nak ambil pelakon, kita tengok pelakon semua dah ada dekat music video yang lain. Jadi takkanlah Bella nak lelaki yang sama, takkan dia bercinta dengan orang yang ni, lepas tu dalam video ni bercinta dengan orang ni kan. Jadi apa dia kelainan untuk peluang kedua kali ni? Jadi sebab tu kita buat kolaborasi, dan Bella masukkan sekali MK dalam music video. Dan adalah Bella berbual dengan MK, kita bual, dan dia pula cakap yang this is the first video yang dia buat macam story berlakon ni tau. So Bella rasa tu kind of eksklusif untuk Bella jugalah, dapatkan karakter yang orang tak nampak tentang MK ni kan. Selalu orang ingat dia serius, macam rap, gangster macam kau ada di mana semua. So bila kali ni dia jadi macam gentleman sangat. Dia bagi bunga, dia jalan-jalan, kita dating. So it's something new yang boleh membuatkan orang tersenyum dan orang sedih pada dalam masa 4 minit tu. So it's just MK punya verses je lah bahagian kan? Betul. Tak ada you kena record master. Kita cuma sparekan part rap untuk MK, dan kita bagi sepenuh kepercayaan kepada MK untuk deliver part dia. Sebab Bella pasti MK dia ada dia punya trademark dia ada skill dia tu. So kita tak nak usik apa-apa. Bella pun, kenapa Bella tak usik lirik lagu yang jis lagu tu lari tau. Sebab asal lagu tu semua orang dah biasa dengar kan, orang dah ulang kali dengar di radio, dan alhamdulillah di carta semua pun dah pernah dapat tempat nombor 1. Jadi Bella happy sangat dengan pencapaian yang kita dapat. Jadi kita takut kalau kita tukar lirik dan sebagainya, nanti tukar maksud lagu tu. Kita tak nak lari benda tu, sebab dah mencukupi lah untuk memberi feeling untuk lagu tu. Tapi PKP dah record. So yang rap part tu waktu PKP. Jadi benda tu Bella boleh cakap halangan untuk kita juga, sebab MK daripada Sabah kan. Jadi kita tak boleh nak bawa dia fly ke sini, tak boleh nak apa semua. Jadi dia record dekat studio kawan dia dekat sana. Dia dah settlekan, dia hantar file kat kita orang. So benda tu kita bekerjasama dalam jarak jauh lah. Tapi still manageable walaupun dalam tempoh music video tu belum lagi music video time tu. Untuk music video, bila kita orang dapat je yang berita yang kata okay dah boleh start shooting apa semua kan, kita orang semua macam okay lock this date, kita check Sabah dah boleh fly ke belum. So first thing first, kita check yang tu dulu. So alhamdulillah bila dah boleh start fly apa semua, kita start shoot MV, and semua benda berjalan dengan lancar seperti apa yang kita plan, insyaAllah. So Bella macam mana? Serius yang macam nanti contact you. Tapi tak, dia taklah gangster macam tu. Dia sebenarnya sweet sangat dan humble sangat-sangat. Jadi seronok untuk Bella bekerja dengan orang macam tu, sebab mudah kan. Kita kadang nak memberi scene tu yang terbaik, kita boleh berbual dulu apa yang
dia boleh bagi, apa yang kita boleh bagi kan. Macam nak kata restriction Bella dengan dia tu tak ada sangat. Dia pun macam kau okey ke buat gini ya, kau okey ke buat gini. So benda tu mutual understanding. So alhamdulillah bagi Bella, apa yang Bella tengok dan apa yang Bella rasa bila bekerjasama dengan dia tu, komitmen yang dia bagi tu memang lebih daripada apa yang Bella nak. Dia benda tu start bila ada video react tu. Dia pernah react to my video kan. Jadi bila dia react video tu, dia bagi pandangan dari sudut lelaki pula. Jadi Bella rasa macam okey juga kalau kita buat collaboration dengan MK, di mana dia bagi sudut pandangan dia dan Bella nyanyi sudut pandangan Bella lah sebagai seorang perempuan kan. Jadi bila kita dah collaborate and then kita nyanyi sama, and then Bella fikir macam music video kena dia kan. Dia pun macam good looking juga kan, dan wanita pun semua suka dia. So Bella pasti orang yang menonton music video ni dapat rasa sweet tu, and of course cerita sedih-sedih tu semua pun diorang dapat rasa juga lah. Bukanlah takut, maksudnya nervous tu ada, risau tu ada. Sebab Bella boleh cakap kan, yang kami dari dua dunia yang berbeza. Bella pop, Bella macam budak-budak, dia ada crowd dia yang lain kan. Macam boleh ke ni, dia nak ke ni kan lagu cincin ni kan. Tapi bila kita dah discuss, dia sebenarnya orang yang sangat cool dan benda semua boleh buat bincang lah. So kita plan, kita cakap apa yang kita nak lagu ni. Dia first draft dia bagi tu pun dah A dah. And then second draft ada kita discuss balik, dia rasa macam okay, I nak bagi yang ni, dia bagi lagi A++. So apa yang kita dengar hari ni tu adalah hasil kerja yang terbaik daripada MK lah untuk peluang kedua ni. Okay, of course ada yang version baru juga radio, tapi buat masa ada digital platform, kita release dulu di YouTube channel Bella, Nabila Azali Entertainment, dan insyaAllah tak lama lagi kita akan release di digital platform juga, dan selepas tu baru boleh request di radio lah dan sebagainya. So dia akan ada dua version lah. So yang sebelumnya memang dah kaya dengan lah, sebab kita akan upload music video yang baru kan. Sebab yang sebelum ni mungkin orang lelaki dia jadi macam lah bro, aku pun rasa benda ni juga. So kita dapat cater lelaki dan juga perempuan dalam satu lagu. So tak bermaksud Bella lupakan yang lama. Orang masih boleh membuat pilihan untuk dengar original version ataupun version yang featuring ni lah. Bagi Bella, apa yang kita buat adalah kita percaya dengan si kerja masing-masing. Macam Bella dah sehabis baik deliver untuk lagu peluang kedua, dan kita hanya sparekan part rap tu untuk dia. Dan dia sebagai seorang anak seni, dia memahami lagu tu dan dia tahu kerja dia macam mana. Jadi kalau lagu tu macam itu, dia kenakan muzik yang macam tu lah. Faham tak? Macam ya kalau mood tu mood gangster, mungkin dia bagi yang itu kan. Jadi Bella pasti dia seorang yang sangat-sangat talented, dan dia mempunyai satu skill yang mungkin ada orang lain tak ada benda tu, dan dia ada, dia memahami lagu tu. Jadi benda tu tak adalah macam bila dah dalam lagu jadi lagu tu macam merbah ke apa. Tak, masih lagi kekalkan dia punya identiti sebagai MKK Click. Dia kena lembut sikit lah. Sebab kalau orang dengar pun orang tahu okay ni MK kan. Tapi dia kena ikut flow lagu tu lah. Tak adalah macam tiba-tiba macam cakap segangster pula tak kena dengan lagu tu kan. Jadi biasa pemilihan yang kami buat untuk kali ni, memilih MK sebagai hero dan juga partner untuk kolaborasi adalah pilihan yang terbaik lah. Salah satu idea kan, macam mana Bella tampilkan Eddie Ashraf dalam Cumi-Cumi, idea. Vroom Vroom Bella tampilkan Hero Saini sebagai special appearance, idea juga. Jadi untuk peluang kedua Bella tampilkan MK. Itu juga salah satu idea yang Bella rasa dapat memberi impact kepada pendengar dan juga visual juga. Tapi yang sebelum-sebelum ni tak ada lah. Kalau nak kata viral tak viral, Bella boleh cakap Bella pun viral juga kot. Sebab apa benda yang orang buat, semua orang nak kaitkan dengan Bella. Kadang Bella pun confused, apa yang Bella buat tak kena. Sebab kadang tak ada kaitan dengan Bella, Bella tak ada kat event pun orang sebut nama Bella juga. Orang lain kena, nama Bella juga kena petik. Lagi famous dari dia lah. Tak, Bella bersama. Dan macam Bella cakap tadi, kenapa kita pilih dia? Dia adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Sebab dia yang paling sesuai untuk lagu ni. Mungkin kalau kita pilih orang lain, lagu ni tak berbunyi seperti ini. Kalau kita jadikan lagu ni duet, dengan siapa Bella nak duet? Okay, macam kita boleh nampak sekarang ni, penyanyi lelaki tak ramai kan. Macam Bella sendiri, Bella faham dengan kemampuan vokal Bella. Kalau kita buat duet, kita nak kena cari sparring pairing partner kita yang betul-betul boleh sama-sama naik. Bukannya dia menjatuhkan dia ni lagi besar, dia ni lagi kecil. Jadi Bella rasa dengan adanya kolaborasi Bella dengan MKK Click ni, dia jadi satu kan. Sebab Bella bagi Bella punya mood dan dia bagi dia punya mood juga. So Bella tak nampak benda tu satu benda yang orang kata apa, gimmick.
Sebab yelah gimmick tu Bella dah buat dulu, tak Bella nak buat lagi kan. Jadi benda tu bagi Bella satu kelainan dan juga idea yang Bella pernah fikir dengan tim Bella. So alhamdulillah bila kita release music video ni, kita hopefully kita happy lah dengan result ni. So Bella harap semua orang yang menonton nanti pun happy juga dengan result ni. Ada nama Bella ke? Memang dikaitkan dengan Bella. Ada sebut nama Bella? Dia tak sebut nama Bella, tapi bila ni menuju ke arah Bella. Okey, So faham. Bella berada di sana ataupun benda tu sekadar Okey, situasi dia macam mana? Anyone can explain keadaan tu? situasinya Bella berada di stesen radio tu untuk dijemput untuk ni lah, untuk menjayakan dia punya satu program. Then you pergi jawab call untuk stesen radio lain. So benda tu stesen radio tu cakap sini tak appropriate lah kan, you buat macam tu apa semua. Okey. Bella dalam industri ni tak adalah lama. Bella baru dan Bella yakin Bella banyak lagi benda nak kena belajar. Dan Bella pun manusia. Mungkin benda tu salah satu benda yang Bella terlepas pandang. Bella rasa macam it's okay untuk buat benda macam tu. Tapi sekiranya ada masalah, dan waktu itu pun Bella tak rasa macam Bella pergi bekerja. Bella bekerja tapi Bella anggap semua orang macam kawan-kawan Bella. Jadi sekiranya ada masalah, Bella pasti semua orang boleh bercakap pada waktu itu juga. Jangan dijadikan bahan penceritaan untuk orang ramai. Mungkin penceritaan tu boleh menaikkan rating website ke apa ke by mentioning my name dalam story tu. Bella tak pasti, tapi Bella harap tidak lah, sebab Bella datang dengan niat untuk mempromosikan drama pada waktu itu dan mungkin lagu juga. Dan Bella datang pun ada buat benda-benda lain juga, dan kalau ikutkan pada waktu tu program tu sepatutnya di cancel, tapi Bella datang last minute. So kalau Bella nak cakap banyak pasal benda tu, banyak Bella boleh cakap. Tapi Bella tak rasa benda tu satu isu yang besar yang perlu kita bahaskan sekarang ini. Cuma itulah, kalau ada masalah sebenarnya kita boleh bincangkan. Sebab macam korang semua yang datang hari ini, Bella bukan kenal hari ni, Bella kenal lama. Memang banyak betul salah yang Bella buat dalam industri. Bella nyanyi tak sedap lah, apalah orang cakap, Bella tak kisah. Tapi Bella masih lagi ada dekat sini, dan dah 4 lagu, ada music video. Go girl. Bella pasti dalam pada orang membenci kita, orang mendoakan kejayaan kita kan. Orang macam dia ni apa lagi aku nak buat, nak jatuhkan dia ni. So Bella tak cakap orang mendoakan kejatuhan Bella, tapi kalau ada masalah kita boleh berborak, kita boleh bincang. Kalau kata macam benda tu salah, boleh tak buat kerja lagi, kita boleh cakap benda tu kan. Tapi tak perlu di-upkan ke story, sebab bagi Bella kita kawan-kawan, kita boleh bual. Kalau waktu dulu pun Bella waktu terkucil tu, ada media yang approach Bella, cakap Bella okey ke, jangan risau, this is off record, cuma risau pasal Bella okey ke apa semua. So Bella macam kacing lah, macam walaupun Bella anggap Bella bekerja, tapi sebenarnya rakan-rakan media yang kita jumpa jarang-jarang, tapi betul-betul ambil berat tentang Bella. So benda-benda macam ni tak perlu dibahaskan, dan Bella appreciate kepada semua media yang datang hari ini untuk menyaksikan music video peluang kedua, and of course majlis kesyukuran, sebab Bella bersyukur sangat walau apapun jua orang cakap pasal Bella masih lagi di sini, dan Bella akan hasilkan produk-produk yang lebih bagus akan datang insyaAllah. Okey lah, macam ni lah Bella cakap. Bella manusia, Bella banyak buat silap. Bella hanya berkecil, mungkin ada perbuatan Bella yang Bella rasa macam tak salah tapi sebenarnya salah, mungkin melanggar etika dan sebagainya. Bella tak tahu benda tu kan. Okey, tapi point Bella adalah kalau benda tu tak kena, boleh cakap. Jangan dijadikan story siapa-siapa. Betul tak? Kat sini pun kalau ada apa-apa soalan yang anda semua nak tanya, Bella boleh jawab kan. Kalau kata tak boleh buat ni apa semua kan. Tapi jangan dijadikan story, sebab benda tu lebih kepada personal daripada pekerjaan. Betul tak? Jadi kalau boleh Bella tak nak ulas lebih lanjut, sebab Bella tak sangka benda-benda macam ni keluar selepas benda tu. Sebab Bella mempromosikan kerja Bella, dan selepas tu Bella buat benda lain yang tak ada dalam plan kerja kita orang. Tapi kita masih lagi memberikan komitmen kita, macam okey naik atas nak buat game apa benda, kita layan juga. So benda tu sebenarnya tambah tolak. Kalau nak cakap Bella berkira ke apa ke, Bella tak pernah berkira dengan siapa-siapa. Kalau nak datang last minute, kadang baru call terus datang pun Bella datang. In fact sebelum tu ada benda yang Bella tak sepatutnya datang, tapi Bella datang. So ada Bella buat story pasal tu, Bella tak pernah melenting satu benda pun. Jadi setakat benda yang macam ni, benda yang boleh borak lah tu, nak dijadikan story,
Bella tak faham. So kalau betul Bella betul Bella salah, Bella menggurus hati siapa-siapa, producer, apa-apa pihak yang ada pada waktu tu. Bella, saya dan Bella Razali, saya minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah benda ni akan tidak akan berlaku lagi insyaAllah. Bella. Kepala Bella besar, Bella buat conference call je. Tapi Bella masih lagi ada di sini. Bella bertungkus lumus untuk berada di sini. Bella bangun lepas apa yang jadi dekat Bella hari tu. Honestly Bella cakap Bella memang down sangat. Bella perlukan 1 hari untuk Bella bangun, untuk nyanyi balik, untuk kerja balik. So Ini pasal tu kucing tu lah. yes, lepas tu kecil tu. Maybe untuk some people benda tu macam alah dia dah biasa lah nyanyi macam tu, teruk-teruk apa semua kan. Tapi untuk Bella it's a big deal because kita tak plan untuk nyanyi lagu tu macam tu. And that was my first live nyanyi lagu tu. And sangat-sangat nervous. So bila benda tu jadi Bella frust, Bella tahu salah Bella dan kita tak boleh marah orang. Takkan kita nak marah sama Mel pula. Benda tu salah daripada tekak kita kan. Tapi apa yang orang berikan kepada Bella tu Bella rasa macam kadang tak patut. Tapi itulah manusia. Orang lain buat silap seperti mana Bella buat silap juga. So Bella pun buat silap. So ya benda tu manusia kan. Kita tak luar pula. Abangnya sebab ni bukan ada benda lagi yang Bella nak luah ke? Tak ada. Bella dah pernah luah benda ni. Rasa ada dalam satu baldi air mata terkeluar. So hari ni dia macam terbocor pula. Macam cakap pasal yelah macam ada banyak orang yang tidak sambung belajar Bella balik, degree Bella dah sambung master balik. But no, because ada lagi budak-budak kecil yang masih lagi nyanyi lagu Bella. Even peluang kedua ni lagu berat kan, tapi ada lagi budak-budak yang menyanyi lagu Bella dekat rumah. So kenapa Bella nak patahkan semangat diorang ni? Sedangkan lagu ni menjadi siulan mulut diorang. Jadi macam Bella sendiri, Bella tak rasa apa yang diorang cakap tentang Bella itu betul. Mungkin ada telinga yang mendengar sedap, ada telinga yang mendengar tidak sedap. Jadi Bella tak boleh cater orang yang tidak sedap. Kalau kita cakap pasal lagu, ada berjuta lagu dalam dunia ni. Kalau nak dengar yang sedap, go ahead dengan yang sedap. Kalau nak dengar yang Nabila Razali punya version, tengok YouTube Bella, okay? Tapi Bella bila macam awal mengata suara. Tapi benda tu Bella tak nak ambil kredit untuk Bella seorang. Apa-apa pun, bila kita nak mengorak langkah dalam menjayakan karier kita sendiri, kena ada tim yang bagus. Bella sentiasa ada Abang S Bella, Kak Kemi, of course, asisten Bella, dan juga macam sekarang label team Bella, even label team Bella sebelum ni pun kan, walaupun berubah-ubah tapi semua ada satu matlamat yang sama di mana untuk menaikkan artis diorang. Jadi alhamdulillah Nabila Razali daripada dulu sampai sekarang inilah perjalanan dia, walaupun susah, walaupun berat, tapi Bella tak pernah stop. Sebab kalau diorang masih lagi bertumpul sumus untuk menaikkan Nabila Razali, takkan Bella nak stop. Penatlah selama ni diorang usaha nak adjust lah PC lah apalah. It's an effort untuk kumpulkan orang ramai mendengarkan lagu baru Bella, tengok music video Bella. Kalau selepas ni orang cakap alah music video tak apa-apa, so is that the reason untuk Bella stop? Tidak. So kenapa Bella masih ada dekat sini? Bella nak jadi ikon kepada anak muda supaya semua orang yang dah diberikan apa semangat yang macam kau tak payah buat lah, tak payah buat. Lepas tu apa? Tak payah jadi orang. Itu bukan goal yang kita nak. Kita nak semua orang bangun. Sebab tu Bella sentiasa cakap dekat mana-mana interview yang Bella ada, spread positivity. Because this negativity is serious right now. Semua orang macam fokus kat social media nak hentam orang. And I find it not healthy. Walaupun kita ber-PKP, kita tak ada kerja nak buat, tapi itu bukan alasan untuk kita macam cari kesalahan orang kan. Kita boleh notice benda ni waktu PKP. So kita patut ambil contoh orang-orang yang ambil inisiatif untuk buat YouTube video, cari aktiviti yang nak dibuat. So itu yang patut dijadikan contoh. Bukannya kita tengok social media orang, oh dia ni dan sebagainya. So ada banyak isu yang dah naik sebelum ni yang Bella rasa tak patut dibesar-besarkan pun. Tapi of course kita semua mulut banyak, ragam banyak, jadi kita mendengar je lah Bella. Cuma Bella boleh harapkan yang terbaik dari segi viewers dan mesej yang Bella cuba untuk sampaikan kepada semua pendengar dan viewers lah kan. Sebab kalau Bella letak tinggi nanti tak dapat reach, Bella hampa pula. Macam sebelum ni semua benda yang Bella keluarkan cumi-cumi ke, brum-brum ke,
even peluang kedua pun kita tak ada macam letak that bar yang macam okay, lagu ni pergi ke sini, lagu ni pergi ke sini. Kalau dia pergi, alhamdulillah, it's a bonus for me. Tapi setiap kali apa yang kita orang buat, Bella dengan tim Bella mendoakan yang terbaik untuk every song yang Bella keluarkan lah. Begitu. Semua macam fast beat kan. Okay, now bila Bella dapat je lagu tu, we did plan untuk release macam ballad gitu, but we didn't expect the song to be this big tau. Right. So bila dia jadi macam ni, kita orang bersyukur sangat sebab yelah komposer dia adalah Hiru Saidi dan juga MFMF. Dia orang membuat magic lagi sekali untuk Bella. So Bella happy sangat walaupun this is kind of a new genre untuk Bella. Of course more apa orang cakap lebih kerja lah Bella untuk Bella nyanyikan lagu ni. Sebab Bella tahu, Bella sedar benda ni. Bella bukannya ada vokal yang tinggi melangit, tapi Bella cuba untuk hasilkan lagu ni. Bella cuba untuk menjayakan lagi lagu ni. In fact, kalau nak cakap pasal lagu ni pun, pada awalnya Bella risau. Bella cakap, Bella tanya Hil, Bella cakap, Hil, you sure I boleh bawa lagu ni? You rasa I boleh carry ke lagu ni? So dia kata, babe, I made this song for you and you can do this. So kalau dia meletakkan kepercayaan kepada Bella, kenapa Bella tak percaya diri sendiri, betul tak? Jadi Bella tak nak macam orang tak percaya kat aku nak nyanyi tapi aku beria nak nyanyi. Itu syok sendiri. Tapi kalau komposer sendiri yang rasa macam kau boleh bawa lagu ni, so Bella bawa. Cuma ada benda yang dia banyak membantu Bella lah. So alhamdulillah benda tu jadi. And now music video pula. So hopefully ada banyak lagi benda besar yang menanti Bella lah, insyaAllah. Sikit lagi. Jadi Bella Tak ada apa-apa. Jadi Bella happy lah kot. Bella harap semua netizen pun happy lah kan. Tapi kalau ada benda jadi, janganlah cari dekat situ je. Takkanlah 4 minit Bella nyanyi semua sumbang. Mesti ada 1-2 sedap, betul tak? 4 minit kot. Okay Bella. Okay, bagi Bella, kalau kita ada kelemahan, kita tak patut tunjuk kelemahan tu. Betul tak? Kita kena cantikkan lagi. So by enhancing all this, kita akan produce good music dan juga good music video lah. So macam apa yang Bella buat sekarang ni, kolaborasi Bella bersama dengan MK, bukannya ada apa-apa niat untuk like viral ke apa. It's just an idea yang Bella rasa macam okay, Nabila Razali featuring MK, sounds good. And bila dah record pun kena. So dia jadi satu lagu, dia bukan jadi 2 lagu yang berbeza. So bila kita dengar balik semua, and then of course kita evaluate balik lagu tu. Bukan kita macam shock sendiri, macam kita fikir oh dia famous dan sebagainya. But of course kita kena carilah keserasian tu dalam suara, dalam lagu tu. And alhamdulillah it turns out to be just nice. Bella Macam sikit. tadi Beberapa isu yang tak ada kaitan dengan Bella tapi orang mention Bella. So benda tu tak ada siapa gunakan siapa. Apa yang Bella cuba tunjukkan hari ni adalah music video peluang kedua Nabila Razali featuring MK yang kita orang shoot waktu PKP. Walaupun tak boleh fly, tapi kita orang manage juga untuk jayakan lagi UMB ni. And alhamdulillah dia punya story dan sebagainya, kita orang happy dengan result. And Bella harap semua orang yang menonton tadi pun happy dengan result itu. Like 1% lagi, but okay lah, more than 1%, right? Dan 99%. Of course sekarang kita kekurangan event, kekurangan show. Jadi untuk tempat kita practice, tempat kita nak biasakan performance tu tak banyak. Nyanyi kat rumah dengan nyanyi dekat stage dan orang ramai itu lain. Jadi macam sekarang of course macam Bella, lagilah Bella rasa pressure. Kalau dulu Bella boleh lagi macam apa-apa lah, menari je lah, cumi-cumi kan. But now Bella more fokus on vocal. And then macam alamak, dah sebulan tak nyanyi, duduk rumah nyanyi pun depan phone je lah, apalah kan, lain vibe dia tu kan. Jadi pressure tu ada. Tapi nak kata Bella give up not to perform on big stage is tak lah. Memang tak lah, Bella akan perform. Dan macam mana pun korang maknanya big stage lepas ni memang tolak. Tak, Bella maksudnya nak lah. Nak lah. Maksudnya takkan tak buat macam tu. takkan tak buat lah tu. Mestilah Bella buat. Rezeki tak tolak kan. So yeah. Bella Ada masalah dengan orang. Bella satu benda yang Bella pegang, Bella tak nak ada masalah dengan orang. So far Bella memang tak ada masalah dengan orang. Cuma itulah, orang je lah ada masalah dengan Bella kan. Macam apalah lagi muka dia ni, kenapalah dia dekat sini. But it's fine. Bella masih ada team yang best. And ada lagi Hiru Saidi sudi buat lagu untuk Bella. And insyaAllah ada lagi
orang yang sudi bekerjasama dengan Bella. But of course kalau betul Bella salah, Bella betul minta maaf. Bella mungkin ada yang kisah. Okay, cincin ni sebenarnya kalau orang tengok music video, adalah dalam music video tu. So apa benda yang Bella buat semuanya bersebab. Kenapa Bella pilih MK, kenapa Bella buat kolaborasi, kenapa Bella pakai cincin ini sekarang, semuanya bersebab. Kenapa tunang dengan MJ? Ayo. Kalau MB je, okay? So girls Bukan luar MK lah, sana mungkin orang lain sebenarnya yang bagi ke bukan tak. Ini kita sendiri.